maksudnya tinggalan daripada nenek moyang mereka. Kerana nenek moyang mereka ini yang asalnya adalah Nabi Allah Yaqub alaihissalam, yang digelar Abu Israel. Israel bukan nama sekarang. Banyak orang sekarang Abu Israel ni, Israel itu adalah lakab, gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Jangan konteks akidah kita beriman kepada Rasul. Itu soalan ni. Kamu makan buah lambuk sebelum Arab jadi. Buah lambuk tak kena tak. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Maka kami umat Islam, kata Rasulullah, lebih berhak ke atas Musa alaihi salam daripada kamu, iaitu umat Yahudi. Sebab orang Yahudi ni dia syarat je cakap Nabi Musa lah, Nabi lepas daripada Fir'aun. Dia dah paling jahat sekali umat. Ada satu kisah, dia nak minta Allah Ta'ala, tengok Allah Ta'ala dengan mata kepala. Dia kata sebab Musa ni kalimullah, dia boleh cakap dengan Allah. Maka untuk kami kuatkan keimanan, buat keimanan, minta Nabi Musa nak tengok Allah dengan mata kepala, supaya hati mereka itu kukuh iman kepada Allah. Maka Nabi Musa pun bawa 70 orang abid, iaitu ulama Bani Israel yang paling alim pada masa itu, bawa naik atas bukit Tur Sina, sepadan dengan Israel. Bukit Tur Sina, naik 70 orang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa, maka Allah tunjukkan an-nur, satu cahaya. Kalau dapat tengok belakang cahaya itu, Allah kata Allah ada di belakang ni, itu belakang cahaya. Tak payah kata tak tengok cahaya. Cahaya itu belum keluar lagi, pengsan semua. Pengsan termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam sekali. 40 hari bangun. Akhirnya mereka bertaubat, turun daripada bukit Tur Sina. Tak jadi apa bawah, kaki balik. Itu jahat. Dia sangat je. Yang ni pula dia nak kata dengan Rasulullah. Dia sebab mengagungkan Nabi Musa dan sebagainya. Maka Rasulullah menjawab, kamilah yang lebih berhak, kerana rentetan sirah mereka ini terlalu banyak kecacatan, di mana mereka banyak membunuh Nabi-Nabi daripada kaum mereka sendiri. Itu saja jawapannya. Fasamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun meneruskan puasa pada 10 Muharram itu. Wa amara bisiyami, dan memerintahkan umat Islam untuk terus berpuasa, sehinggalah turun ayat berkaitan dengan Ramadan. Tetapi ni yang jarang, saya rasa dalam kitab ni tak lain jarang dibincangkan. Pada akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, arada mukhalifatul yahud. Baginda ni nak ada perbezaan. Sebab masa tu umat Islam ada Rasulullah yang menjadi pertahanan jika ada dakwa-dakwi daripada orang-orang Yahudi. Tetapi apabila Rasulullah setelah balik daripada menunaikan, dipanggil Hujjatul Wada, haji selamat tinggal, maka Rasulullah merasakan keperluan, maksudnya hajat baginda apa dia, untuk ada satu perbezaan bagi umatku yang nak meneruskan puasa 10 Muharram ini, berbeza dengan umat Yahudi. Kerana Yahudi sampai hari ini mereka berpuasa 10 Muharram. Di Israel 10 Muharram ni cutimu. Punya iktiraf ke? Tak kira lah dia Benjamin Netanyahu ke, Ariel Sharon yang koma sampai sekarang tak bangun-bangun ke. Ada orang tanya saya, belajar ni tanya saya, Ariel Sharon ni tak lagi ke Ustaz? Apa soalan? Ariel Sharon tanya. Baik, saya tahu sikit lah, jadi kita boleh jawab. Jawapan dia tengah koma. Sekarang tanya orang tu berdepak-berdebuk lebih. Ariel Sharon lah soalan. Allah, peminat Ariel Sharon tak tahu. Jadi disitulah Rasulullah nakkan perbezaan di antara 10 Muharram umat Islam dan juga umat Yahudi. Tetapi tarikh 10 Muharram ni sama, Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Ibnu Abbas ni adalah sepupu Rasulullah. Sayyidina Abbas sewaktu perang Badar, dia jadi tawanan tentera Islam. Kerana waktu itu Sayyidina Abbas belum memeluk Islam lagi, jadi tawanan. Ni anak dia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya umurku ini Allah Ta'ala panjangkan sampai tahun depan, la asumun lantasi, maka aku nescaya akan berpuasa pada 9 Muharram. Dan satu lagi riwayat mengatakan, falam ya'til amil qabil min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak dapat sempat sampai tahun depan, iaitu tahun selepas baginda mengucapkan kata-kata ini, kerana baginda telah wafat. Hatta tufiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fal mustahibbu. Maka sebagai umat Islam, kita umat yang katakan cintakan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah kepada kita, kalau kita siapakah lagi, takkan semua Yahudi pula nak mulakan 9 Muharram tu, kita lah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kononnya kita bila tibanya bulan Maulidul Rasul berarak, walaupun lepas tu orang yang menyaku tu maki hamun pun berarak. Projek lazim tu jelas udah berarak bersaipah kau. Sedangkan tadi kita berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi lepas tu adabnya hilang, seolah seperti habuk yang ditiup angin. Habis kata Tapi kalau kita dapat amalkan sunnah yang Rasulullah tak dapat nak laksanakan, tetapi sekiranya Rasulullah kata dia ada umur, nescaya dia akan buat, maka Rasulullah ini dia tidak pernah menipu dalam ayat baginda. Kita patutnya rasa bangga kalau kita yang dapat mengamalkan sunnah ini. Maksudnya Rasulullah dia berhajat supaya umat Islam ni berpuasa 9 Muharram. Jangan 10 Muharram tu tinggal pula, kena lain pula. Jangan duk tambah pula lagi 9 biru pula kalau yang masak bubur. Tu kena jaga lah. Rasulullah kata kalau dia dapat panjang umur, dia akan berpuasa hari yang ke-9, iaitu pada 9 Muharram. Ada sebahagian buku ataupun kitab yang kata kalau tak dapat 9, maka kita boleh buat 11. Ini semua memeningkan kepala orang. Sedangkan benda itu tak ada dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau satu pun. Saya bacakan, dia sebenarnya banyak hadis-hadis pembohong yang biasa kita dengar, terutama bila datang Ramadan. Pertama bunyi ini, awwalu syahrul Ramadan rahmah, wa awsatahu maghfirah, wa akhirahu atiqa minan nar. Ni hadis bukan hadis, ni mautu, rekaan semata-mata. Apa orang jadu dengar tak faham. Maksudnya awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan, dan pada akhir 10 yang akhir itu adalah pembebasan daripada api neraka. Sedap betul. Hadis ini dia punya status dia mungkar. Bila mungkar ni khairul. Saya orang macam syok aja kita dengar ni bulan ni. Betul orang pilih terawih 10 ni rahmat ni pergi. Pertengahan keampunan, sentak berapa banyak lagi di yang ujung. Yang ujung pelepasan api neraka. Dalam api neraka, kita dah duduk dekat pada Ramadan, duduk sampai malam habis kita. Dalam tu kadar pun hilang, apa semua hilang. Tu dia cerita dia. Nampak? Juga saya lagi hadis. Ni status dia memang ciplak. Rajabun syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan aku. Wa Ramadan syahr ummati. Bulan Ramadan ni bulan umatku. Ni pun mau tu karut. Siapa yang mengaku ini, dia menyandarkan hadis ini kepada batang tubuh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah pernah cakap sahabat benda ni nampak logik. Buat biasa dah dengar.
Dekat Hitler kau, bila benda karut selalu diulang-ulang propaganda, orang akan nampak benda tu betul. Sedangkan karut ada macam tu lah. Bila hari ni diulang-ulang setiap kali datang Ramadan, jadi hidup kita tu bercampur bau, nampak? Kemudian banyak, ini yang paling famous. Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan. Kalaulah seorang hamba itu, ni kat sini kalau orang faham konteks Arab, dia dah tahu pembohong. Sebab kat situ jelas dah dia punya pembohongan ni. Tapi saya jelaskan apa bohong dia. Ayat dia bunyi macam ni. Kalaulah diketahui oleh hamba Allah itu pada bulan Ramadan, maka nescaya umatku akan bercita-cita mengharapkan setiap tahun itu menjadi bulan Ramadan. Hebat ni macam falsafah Arab. Tapi sebenarnya ini juga adalah rekaan para orientalis untuk menjahanamkan akidah umat Islam. Ini yang kaedah ni. Sebab dia bunyi Arab. Orang orientalis ni baca bahasa Arab. Dia bukan kalau kata dia orang Austria, dia tak kerja dekat Arab, dia belajar 100%. Ambil kuliah bahasa Arab dan sebagainya. Dia pun sekarang berkembang dekat Arab. Tak ada masalah pun. Tapi dia buat satu rekaan, maka dia sandarkan kepada Rasulullah. Maka kita pula keluar pada kitab, tengok, indahnya Allah. Percayalah kita ni bercita-cita nak mengharapkan, sedangkan perkara ini adalah perkara yang karun. Kemudian siapa yang mati pada akhir Ramadan, Jumaat akhir Ramadan ataupun Khamis, maka dia akan masuk syurga. Wah, dah dia kena menyamur mati itu masuk syurga habis tu. Takkan Allah tak tahu apa-apa. Situ nampak karun lah. Seolah-olah macam tu lah. Jadi kita pun nampak macam ya. Sedangkan perkara ini semuanya adalah buatan dan juga rekaan. Itu antara hadis yang famous. Dia banyak hadis-hadis yang lain, tapi jaranglah sampai kat Malaysia ni. Yang famous ni itulah. Maka berbalik kepada peristiwa tadi, maka kita umat Islam sunat berpuasa untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Kerana itulah sejarah puasa pertama dalam rentetan peristiwa puasa berkaitan umat Islam. Dan itulah tafsiran bagi ayat yang berkaitan berpuasa itu. Apa tadi kita baca? Abu habis satu ayat. Okey. Satu ayat. Boleh tafsir macam itu. Saya sentuh sedikit dalam masa yang ada. Saya ambil 5 minit. Sebab sekarang dah 1 minit isyak tu masuk. Iaitu tentang Lailatul Qadar. Sebelum tu, orang kita sebut malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul tu bermaksud malam lah. Kita tambah lepas tu malam kan. Jadi malam-malam Al-Qadar. Tapi kita tu sebenarnya bahasa Rojak. Kita boleh cakap, orang cakap Inggeris campur Melayu, Melayu kan belajar, cakap Inggeris kan dia Rojak. Orang bahasa marah. Ni bahasa Rojak. Memang merosakkan bahasa. I nak pergi sana lah, dia nak ikut. Rojak bahasa. Tapi kalau bahasa Arab ni tak peduli pun. Berat, benda ni penting. Buat orang sebut malam Lailatul Qadar. Rojak tu. Malam tu malam bahasa Melayu. Lailatul tu dah malam dah. Al-Qadar tu Qadar. Patutnya kita sebut malam Al-Qadar. Ataupun tak nak sebut malam, sebut je Lailatul Qadar. Kerana Lailatul tu sebenarnya membawa maksud malam. Itu segi bahasa. Belum dapat alam lagi. Segi bahasa. Segi bahasa orang Melayu salah dah. Maksud segi nak dapat tu, Wallahualam. Pertama kelebihan dia, diturunkan Al-Quran. Masalah ni orang Arab pun berbangkit. Dia kata Quran turun malam Al-Qadar. Sedangkan wahyu pertama turun Iqra. 5 ayat pun, bukan 200 surah. Ke macam mana? Yang dimaksudkan kata ulama tafsir ialah ayat berkaitan dengan surah Al-Qadar. Ayat ini sebenarnya dia duduk dalam bulan puasa, tapi disebabkan masyarakat Arab pada masa itu pun tintong juga. Quran ni bahasa Arab, dia pun tintong. Maka Allah Ta'ala menurunkan satu surah khas
iaitu dinamakan surah Al-Qadr. Patutnya kalau tak ada masalah, menunjukkan ayat-ayat Allah Ta'ala ini adalah daripada Allah Ta'ala, bukan daripada manusia. Itu saja nak menunjukkan, bukan daripada kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ada pula satu surah dinamakan Al-Qadr. Sedangkan ayat puasa tadi, dia ayat puasa kan, bukan surah puasa. Dia hanya ada 4 ayat dalam suratul Baqarah. Ayat duduknya 4 ayat je. Bukan satu surah Baqarah untuk kita puasa je. Dalam tu macam-macam buku hatam ada 4 ayat daripada surah Baqarah tu pasal puasa. Tapi malam Al-Qadr ini istimewanya Allah Ta'ala turunkan satu surah yang dipanggil suratul Qadri, iaitu Al-Qadr. Apa dimaksudkan dengan firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadr. Maksudnya begini, Al-Quran itu diturunkan daripada Arasy Allah Ta'ala, iaitu perbendaharaan Allah yang merangkumi kursinya wal arasy, yang di mana Arasy Allah Ta'ala itu ditanggung oleh 8 orang malaikat yang sentiasa menjunjung Arasy Allah Ta'ala itu. Daripada situ dia turun ke Lauh Mahfuz 30 juzuk. Ini dimaksudkan turun Al-Quran itu secara sekaligus. Dimaksudkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bukan unzila fihi surah, fihi suratain, fihi surat, bukan. Fihi Al-Quran, satu Quran itu turun pada satu malam. Apa nak ingat? Isra Mi'raj kan satu malam juga. Dan kaitan ni. Kalau kita belajar tafsir secara cantik, semua benda tu memang dia terkait pada kehidupan manusiawi itu sendiri. Jadi Quran itu daripada Arasy Allah Ta'ala, dia turun ke Lauh Mahfuz 30 juzuk. Cuma dia nak turun ke dunia, dia turun ke langit dunia, dipanggil As-Samaa'ud Dunya, langit dunia, dan kemudian bitadarruji, secara berperingkat-peringkat hinggalah turun ke muka bumi Allah ini. Maka jadilah akhirnya setelah sempurna 30 juzuk, maka Rasulullah pun wafat setelah tamat tugas baginda. Tetapi daripada Arasy turun ke Lauh Mahfuz 30 juzuk ini yang dimaksudkan, sesungguhnya kami lah yang telah menurunkan Al-Quran 30 juzuk pada satu malam, iaitu malam Al-Qadr. Kemudian di antara istimewa malam ini ialah kata Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, iaitu At-Tabari. Dia cakap apa? Sesiapa yang beramal pada malam Al-Qadr ini, maka sesungguhnya dia terlebih baik. Sama dengan bunyi ayat Quran tu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu malam Al-Qadr itu ialah yang terlebih baik daripada amalan-amalan manusia selama 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau kita dapat malam itu, seolah-olah kita beramal non-stop 83 tahun 4 bulan. Katakanlah umur kita 83 tahun, tolak masa balik, berak lampin, tak kira 83 tu. Belum tolak akhir balik lagi, katalah tolak akhir balik 15. 83 tolak 15, yang confirm dia kurang 83. Tapi tak masuk kita lawa masa muda, buat apa, buat benda-benda lalai, ada masa tak semayang, ada benda jahat kita buat. Tolak tidur pula lagi, tidur pula style kantang, jauh jahal, tu tolak ni masa muda tu dan sebagainya. Tolak 15 tahun je yang bersih daripada 83 tu. Tetapi dengan satu malam ini bersamaan dengan 1000 bulan, seolah-olah kita beribadat daripada mula beranak sampai umur kita 83 tahun 4 bulan. Siapa nak artinya tu? Ini bonus yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Iaitu sesiapa yang mendapatkannya, maka dialah mereka golongan yang beruntung. Tidak ada lain lagi yang dimaksudkan oleh ulama. Dan pendapat ini benar, diambil sedikit oleh Imam Ibnu Katsir, dimasukkan dalam tafsir. Tak payah nak diulas panjang ni lah, dan benda itu jelas dari segi fakta. Kemudian ada ayat Allah Ta'ala berbunyi, ini orang Melayu suka.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka orang Melayu dulu belajar, turunlah malaikat dan juga roh. Jadi dia kata roh balik malam tu. Mak kena jaga anak cucu bangun. Sedia makan, bawa turun saji, cantuk kau balik nak makan. Sebab dia kata ayat ni, dulu belajar tak tahu macam mana lah. Sebab ayat ni bunyi tanazzalul malaikatu warruh. Ada roh tu. Jadi dia fikir roh orang mati balik. Jadi malam tu dia ekor betul. Tak ada banyak apa betul. Kita ada semua tu. Saya tanya sendiri. Buat sodak. Almarhum buat sodak. Meninggal lah. Dulu hidup tuyul. Dari mulik. Orang kenal lah buat sodak. Mana datang ni buat? Dia sampai masuk majalah 3. 110 umur je. Mana datang 7 ekor? Malam 7 ekor. Cerita lah. Ni. Tanazzalul malaikatu warruh. Roh ni orang Melayu fikir dia ni jauh. Bukan pun maksud ni. Jadi malam. Sedangkan dimaksudkan roh dalam ayat ini ialah Jibril. Roh tu tafsiran dia adalah Jibril. Tapi ayat tu tak boleh kita baca tanazzalul malaikatu wa Jibril, tak boleh. Maksud roh di situ ialah Jibril. Tetapi kita baca dengan sebutan roh. Kenapa diasingkan malaikat itu dengan roh? Kerana Jibril itu adalah ar-rais, ketua daripada malaikat. Maka dia diasingkan. Maka turunlah para malaikat dan juga Jibril alaihissalam ke atas muka bumi ini biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yakni Allah, min kulli amr, untuk melaksanakan setiap perintah ini, iaitu khusus untuk mereka yang menghidupkan malam yang dipanggil Al-Qadr. Itu yang dimaksudkan. An Abi Hurairah, dia kata malam Al-Qadr ini ada orang ni suka buat sport lah. Ini saya tutup cerita lah. Dia nak dapat Lailatul Qadar tu, dia sport 21, 23 kan, malam ganjil. Adakah maksud dia betul begitu? Kefahaman yang tu saya nak kongsi dengan orang kasih tamu. Dia 21 kan, 25, 27. Itu malam ganjil. Itu dia kata, tu bukan malam ganjil, saya beritahu. Tu nombor ganjil. Betul tak? Tu nombor ganjil. Siapa tak kaya? Semua pernah belajar matematik. 21 nombor ganjil. Katakan harap puasa dulu sebelum kita. Kita puasa hari Rabu, dia puasa hari Selasa. Kalau kita pegang kita punya kefahaman tu kan, malam dekat Arab tu malam 24, kita malam 23. Oh, kita je lah dapat Lailatul Qadar, Arab tak dapat, ada muka kau. Sebab dia malam genap, siapa suruh dia malam genap? Ada kena fikir situ. Tu orang kata cara berlawak. Tapi sebenarnya dalam cara berlawak tu, kita tepuk dan kaji imam tu juga. Bukan semua satu dunia puasa sebentar, tapi malam tu sebentar. Tak ada malam ni khas untuk Asia Tenggara. Jadi minggu depan orang Arab Asia Barat, bulan Australia mungkin orang Malaysia dah raya baru Lailatul Qadar ni pula. Mana datang bulan dia tu? Sedangkan disebut satu malam. Maksudnya berkongsi malam itu malaikat turun serata dunia, seluruh bumi. Tak ada bumi yang ditinggalkan oleh para malaikat. Kerana bilangan dia kata Abu Hurairah lebih ramai daripada manusia yang hidup dan yang mati kalau mereka itu digabungkan. Ramailah beliau kan. Takkan dia nak turun, okey, Jibril dekat dengan Mikail, kau turun belah Thailand kan, aku turun belah Singapura. Sebab sana puasa dia lambat sikit. Tak ada jadi seperti itu. Itu ikut kiraan manusia. Pasal malam itu tak boleh di spot dengan malam ganjil kita, malam 23, malam 25 dan sebagainya. Kerana itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilupakan pada malam. Bilakah malam sebenar Al-Qadr itu? Mengikut riwayat, ada satu kisah ni. Itu pun orang lelaki tengah gaduh. Itu rezeki dia lah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Dia tengah kelahi. Rasulullah dah kebetulan lalu, Rasulullah bagi tahu dua orang yang sedang bergaduh tadi, jangan berkelahi. Malam ni disebut Lailatul Qadar. Terus baik tak gaduh.
Kemudian orang ni yang tahu kisah ni, datang sahabat tanya pada mereka berdua. Allah Ta'ala nak tunjukkan, seorang jawab 25, seorang jawab 26. Mereka sendiri pun dilupakan oleh Allah pada malam sebenarnya itu. Tetapi sebagai umat Islam, begitulah yang Rasulullah tunjukkan, baginda menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Orang kita boleh buka tingkap, tengok pokok tu sujud tak? Ilah Allah. Kau dah bangun ni, tegurlah maqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu betul amal kan? Siapa yang bangun menghidupkan malam Ramadan, dengan penuh rasa keredaan dan juga mencari pengampunan Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Ni malam buka tingkap, selagi pokok tu belumlah lagi Lailatul Qadar. Lepas tu orang kita suka mereka cerita, ya aku 10 ni memang ni, tapi satu malam memang tak tahulah kenapa boleh tinggal lah dandan. Ya sebenarnya kalau kita dapat Lailatul Qadar itu tidak perlu dihebahkan. Mana ada fatwa, kita tengok ada fatwa keluar. Malam tadi lah malam Lailatul Qadar, beruntunglah mereka yang mendapat ni. Tak ada. Benda itu menjadi rahsia Allah. Dan kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu malam itu adalah malam Al-Qadar. Kerana balasannya itu kata Allah, ujurakum. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Bukan sekarang. Orang kata besok gaji aku dapat bonus double. Tiba. Allah jelaskan, wa innama tuwaffawna ujurakum, balasan ganjaran pahala kamu pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dilepaskan daripada api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, maka dia confirm masuk syurga Allah. Dan itu sebenarnya orang yang berjaya. Dan orang yang berjaya ini termasuk mereka yang berjaya hidupnya di dunia dan di akhirat, dan juga yang mendapat malam yang dinamakan Al-Qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa wafiq lana amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'an. Wa alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.